Assalamualaikum Tuan Judera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ucapkan selamat datang kepada semualah, sebab sudi luangkan masa untuk mendengar kisah Sembilan Suku Manam. So, ini ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, yang menonton, yang mendengar snot kita pada hari ini. Ini harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat dalam lindungan Allah, insyaAllah, amin. Okey, baik. Saya Inya, perunding pusaka daripada My Pusaka Bertam. Jadinya hari ini macam biasalah, kita nak kongsi kisah-kisah harta pusaka. Terima kasih Kak Miza. Kisah harta pusaka yang berlaku dekat dalam kalangan masyarakat dekat negara kita ni. So, tajuk cerita yang ini nak kongsi pada malam ini adalah Urus Pusaka Isteri Merana. Jadinya kisah ni berkisarkan tentang seorang isteri yang mana kehilangan seorang suami lah. So, pasangan ni, isteri dan arwah suami dia dikurniakan cahaya mata tiga anak perempuan yang masih kecil. Jadinya after 2 minggu, selepas 2 minggu kematian arwah suami, so si isteri ni dia dikunjungi oleh adik-beradik dan juga waris. Okey. Terima kasih Tuan. Okey. Si isteri dikunjungi waris ataupun adik-beradik arwah suami lah. So, si isteri ni rasa macam happy lah kan, lega, sebab ada orang yang sudi nak datang, yang nak ziarah kan, yang nak, orang kata, nak bertanya khabar macam mana keadaan isteri dan anak-anak. So, si isteri ni rasa macam happy lah. Tapi sebenarnya malangnya kedatangan ataupun kunjungan waris, kunjungan adik-beradik arwah suami ni sebenarnya bukan dengan niat untuk menziarahi. Tetapi dengan apa? Tetapi dengan niat, orang kata, nak menuntut harta pusaka peninggalan arwah suami si isteri ni lah. Maksudnya mungkin peninggalan arwah lah kan, harta-harta pusaka dia. So, si isteri ni rasa macam sedih lah, kecewa kan, tersentap jiwa raga. Macam tu. Dia macam ingat ke datang nak ziarah kan, nak tanya anak-anak buah. Rupanya adik-adik beradik arwah suami ni datang sebab nak menuntut harta pusaka. Orang kata, kalau orang masyarakat kita ni kan, selalu cakap tanah kubur pun masih merah lagi. So, tanah kubur masih merah, orang kata sedih kehilangan orang tersayang tu pun tak hinang lagi. Terus nak bincang, terus nak tuntut harta pusaka tu. Jadinya ipar adik-beradik kan, waris-waris arwah ni mulalah bercerita tentang pembahagian faraid. Kata dia ni berhak dapat berapa, dia ni berhak dapat berapa kan. So, kerana kita ikutlah, kalau kita faham hukum faraid, si isteri sebenarnya dapat berapa? 1/8 kan. Dan anak-anak dia, anak-anak perempuan lah, sebab tak ada anak lelaki kan. So, adik-beradik si arwah suami ni berhaklah juga menerima harta pusaka tu kan. So, sebab itulah dia pun macam nak gairah, macam kata dah mencup-cup dah, aku nak yang ni, aku nak rumah, aku nak kereta dan sebagainya. So, dari sini dah sebenarnya bermula episod drama perebutan harta pusaka arwah suami ni. So, si isteri ni tak nak mengandah lah kan, sebab orang kata harta peninggalan arwah suami mestilah nak guna untuk kos sara hidup kan. Nak tanggung hidup dia, nak besarkan anak-anak lagi, betul tak kan? So, si isteri ni tak nak mengandah. Dia macam, orang kata, dia pun nak tuntut lah hak dia. Tapi waris-waris adik-beradik arwah ni memang tak nak bagi kerjasama lah. Bahkan dia tinggalkan si isteri ni untuk urus pusaka seorang diri. Tak nak bantu pun, kata. Tapi harta nak, tapi nak tolong, nak bantu, nak tolong, orang kata, bincang elok-elok selesaikan pun tak nak tolong langsung. So, si isteri duduk macam fikir macam mana kan dia nak mula urus pusaka arwah suami dia ni. Tiba-tiba dia teringat lah
pesan arwah suami semasa arwah suami hidup kan. Dia kata kalau nanti abang meninggal, abang meninggal, gunalah duit yang ada dalam akaun simpanan abang ni. So si isteri ni pun pergilah esoknya kan, pergi jumpa pegawai bank, dan katanya kat pegawai kata nak buat keluar lah duit-duit yang ada dalam akaun tu. Dan pegawai bank cakap akaun bank arwah suami sudah diblok. So bila diblok, bank macam biasa lah, macam kita tahu bila akaun diblok kan, bank minta surat kuasa. Sebelum supaya surat kuasa tu, kalau ada surat kuasa tu baru kita boleh uruskan dah duit-duit yang ada dalam akaun tu lah. So si isteri ni macam terpinga-pinga lah, kenapa kena surat kuasa kan? Macam tak tahu. So mujurlah pegawai bank tu terang dekat si isteri, okey puan, macam ni prosedur dia. Puan pergi ke pejabat usaha kecil kan, kat pejabat tanah tu minta surat kuasa. So si isteri ni pun orang kata dengan perasaan sedih kan, dia pergilah pergilah kat pejabat pusaka kecil kan, kat pejabat tanah nak dapatkan surat kuasa takbir ataupun borang biasanya contoh macam borang A kan. So apa yang perlu ada dalam borang A ni? Borang A ni biasanya butiran-butiran mengenai si mati, butiran mengenai harta si mati kan, butiran orang kata waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati dan sebagainya. So si isteri ni pun sediakan dah, lengkapkan salinan-salinan dokumen yang diperlukan dan sebagainya. Cuma orang kata tinggal untuk ditandatangani oleh waris-waris arwah suami, oleh adik-adik beradik yang berhak lah dapat harta pusaka arwah suami ni. Tapi yang tu pun tuan-tuan perempuan, yang tu pun waris adik-beradik arwah tak nak bagi kerjasama. Saja menengah-nengahkan, tak nak sign pun surat, tak nak borang A tu kan. So ada jugalah satu kejadian yang mana waris tidak datang sengaja, tidak datang perbicaraan dekat mahkamah. So bila tak datang perbicaraan ni, kita tahulah kan proses urus pusaka tu tak boleh nak berjalan. So si isteri macam kecewa lah, kenapa kan tak nak bagi kerjasama, dah lah dia yang dah uruskan kan. So nak minta untuk tanda-tangan, nak minta untuk datang perbicaraan pun tak nak datang. So orang kata dan belum habis satu perkara tu, masalah orang kata tak nak bagi kerjasama tu, datang pula waris ni mendesak untuk si isteri dan juga anak-anak untuk melepaskan hak faraid mereka. Sebab katanya harta-harta pusaka peninggalan arwah tu adalah hak keluarga. Tapi ini nak tanyalah semua kan, adakah si isteri dan juga anak-anak tu bukan tergolong dalam keluarga ataupun bukan tergolong dalam waris-waris yang berhak terima kan? Mestilah mereka pun adalah orang kata waris yang ditinggalkan oleh suami kan. Mereka tu, isteri dan juga anak pun berhak untuk mendapat hak bahagian mereka. Tapi kenapa minta untuk melepaskan kan? Sebab katanya mereka tak ada hak dan sebagainya. So kata lagi lah adik-beradik si arwah suami ni, kalau kau nak duduk dalam rumah ni, tebus bahagian faraid kami. Berapa tu tuan-tuan? RM200,000. So si isteri macam rungsing lah kan. Kalau India pun jadi si isteri tu, India pun rasa macam, ya Allah, mana aku nak cari duit kan, aku nak besarkan anak-anak lagi kan, dan sebagainya lah. So memang orang kata hari-hari lah si isteri ni mendesak si isteri, maaf saya, adik-beradik arwah, waris-waris arwah mendesak untuk si isteri keluar daripada rumah tu. Dan akhirnya memang kata tak tahan sangat lah kan. So si isteri pun keluar lah, dia kata keluar, dia bawa anak-anak dia pergi keluar daripada daripada rumah tu. Biar si isteri tu kata biarlah tak dapat harta pusaka pun, janji hidup dia tenang dengan anak-anak. Tapi rupanya, ingatkan dah habis dah orang kata masalah dekat situ kan. Tidak, tiba-tibalah
orang kata datang pula seorang hamba Allah ni dakwa kata yang arwah suami dia masa hidup ada berhutang ribuan puluhan ringgit, puluh ribu macam tu lah, puluh ribu untuk memudahkan bisnes. So si isteri macam, ya Allah, aku nak cari duit mana lagi kan, nak bayar hutang orang kata arwah suami dia. Dah harta-harta yang lain pun dibonot oleh waris-waris kan, oleh adik-beradik arwah. So kalau nak minta adik-beradik arwah nak minta tolong untuk bayarkan pun mesti si isteri tu cakap mesti memang dia tak nak punya. So si isteri pun macam teringat lah arwah suami dia pernah pesan juga semasa hidup guna duit dalam akaun tabung haji. So si isteri ni pergi semak rupanya penama akaun tabung haji tu adalah penama kepada ibu merupakan ibu mertua. Ibu mertua dia lah, maksudnya mak kepada arwah suami lah kan, ibu mertua si isteri tu. So tapi yang jadi masalah lagi kat sini, ibu mertua tu pun sebenarnya dah dihasut dah oleh adik-beradik yang lain. Kira macam macam adik-beradik ni macam cakap lah, ibu adalah penama. So ibu adalah pemilik kepada harta tu. Betul ke tuan-tuan? Adakah penama itu merupakan seorang pemilik harta? Tidak kan? Penama adalah penama. Kan? Penama tu bukan dah pemilik harta. Jadinya si isteri minta merayu kan, katanya dekat ibu mertua, tapi ibu mertua tak nak lepaskan duit-duit tersebut. So si isteri terpaksa dah orang kata bekerja keras siang dan malam instead of jaga anak-anak, besarkan anak-anak. So si isteri bekerja untuk membayar hutang arwah suami dia yang berpuluh-puluh ribu tu. So kat sini kita boleh nampak macam mana tabahnya seorang wanita kan, bergendar seorang ibu, seorang orang kata isteri dan juga ibu kan, kehilangan orang tersayang. Lepas tu nak minta tu tak ada siapa pun nak bantu untuk urus pusaka. Dia dah buat semua, tak nak bagi kerjasama pun tak kan, desak itu, desak ini dan sebagainya. So macam tu lah si isteri teruskan hidup dengan orang kata bekerja keras untuk bayar hutang-hutang arwah suami dia supaya arwah suami tenang dekat akhirat sana. Jadinya kisah ni kita nampak lah, macam tuan-tuan perempuan pun cakap kan, pening si isteri tu. Satu kisah yang memang orang kata banyak sangat masalah. Betul tak? Masalah akaun kena blok kan, nak minta tanda tangan pun tak datang perbicaraan. So ibu mertua pun nak anggap salah faham penama tu adalah pemilik harta kan, menghasut dan sebagainya. So kat sini ini ada empat yang perkara yang ini rasa para penonton, para pendengar boleh ambil iktibar daripada kisah ni. Yang mana yang pertama, sewajarnya lah kan, arwah suami tu semasa dia hidup untuk dia melantik wasi. Betul tak? Sebab wasi ni penting untuk dia memudahkan proses urus pusaka. So bila kita tengok kat sini lah, kalau arwah suami tak lantik pun wasi kan, so si isteri yang mudahkan proses urus pusaka tu. Isteri dah orang kata sedih kan hilang suami dia. So macam yelah, dia nak kena bangun untuk tuntut untuk selamatkan harta-harta pusaka arwah suami kan, untuk orang kata nak hak-hak yang patut diambilkan oleh waris-waris lain. Dia nak berusaha lah, nak bantu kan. So orang kata penting kat sini untuk kita lantik wasi semasa kita hidup. So pengajaran yang kedua lah, perkara yang kedua yang rasa kita boleh ambil iktibar juga, sewajarnya lah si suami tu semasa dia hidup untuk dia menyerahkan sebahagian harta, ataupun dalam erti kata lain menghadiahkan, menghibahkan sebahagian harta dia kepada orang-orang yang dia sayang lah, macam isteri dan juga anak-anak. At least kalau dia hibahkan rumah tu kan, macam kita dengar kisah tadi kan, si isteri terpaksa sebab tak tahan sangat didesak, dia terpaksa keluar daripada rumah tu. Semasa hidup, kalau lah so arwah suami dia buat hibah kan, bagi rumah tu, sekurang-kurangnya dapatlah orang kata berteduh isteri dan juga anak-anak dia. Isteri dia pun dapat besarkan anak-anak dia kan.
Tapi sebab kita kena faham dekat sini, harta yang dihibahkan tidak akan menjadi tidak akan menjadi harta pusaka. Maksudnya harta hibah tidak boleh difaraidkan. So kalau rumah tu, andai kata rumah tu jadi harta hibah kan, yang dihibahkan kepada isteri dia, so senanglah isteri dia, dia tak perlu pun nak runsing-runsing dan sebagainya. So pengajaran yang ketiga lah yang ini boleh kongsi kepada semua adalah suami ataupun sewajarnya lah suami menyediakan orang kata tunai yang cukup, sekurang-kurangnya setahun pendapatan ataupun lebih. Kalau lebih lagi dah baik kan. Supaya apa? Kita kena sediakan orang kata tunai yang cukup, supaya bila mati kan, bila macam tadi kalau arwah si suami ni mati kan, sekurang-kurangnya adalah orang kata tunai sedikit untuk menampung kehidupan seharian orang-orang yang masih hidup lah, macam isteri dan juga anak-anak dia. Dan yang terakhir sekali, yang India rasa benda ni sangat-sangat penting lah, untuk bila ada sesuatu kes yang melibatkan urus pusaka, para hadirin, tuan-tuan perempuan, kita kenalah rujuk orang yang pakar, orang yang pandai kan. Sebab orang kata kita boleh dapatkan lah nasihat kan. Orang-orang yang pakar tu dia akan bagi tahu kat kita jalan-jalan ataupun cara-cara yang terbaik untuk kita selesaikan masalah perebutan harta pusaka ni. Macam kita selalu dengar orang kata, cari orang pandai, jangan memandai-mandai. Sebab contohlah, kalau kita lantik, kalau macam semasa hidup, arwah tak ada menantik wasi kan. Arwah tak ada menantik wasi semasa hidup. So bolehlah menantik mai pusaka sebagai wasi. So jadi mai pusaka akan mulakan proses urus pusaka ni dengan apa? Sesi pemufakatan waris. So dalam sesi pemufakatan waris tu akan dibincang secara elok, secara baik kan. Macam mana kita nak agihkan harta pusaka ni tanpa ada orang kata salah faham dan sebagainya, melalui misalnya menepaskan hak ataupun orang kata sedekah harta, sedekah kan, dengan ikhlas melepaskan, ataupun mungkin dengan cara orang kata tebus harta, dan banyak lagi lah cara sebenarnya yang diaplikasikan oleh mai pusaka di dalam sesi pemufakatan waris ni. So mungkinlah Ina rasa takat situ saja perkongsian Ina pada malam ni. Jadinya kita kena faham lah, kalau kita nak urus pusaka, bukanlah satu proses yang mudah. Sebab kalau kita tengok, banyak sangat prosedur yang kita perlu lalui. Banyak sangat dokumen yang kita perlu lengkapkan. Tu belum lagi orang kata, tu baru orang kata isu-isu prosedur kan. Isu-isu dokumen. Belum lagi masuk orang kata masalah di kalangan waris kan. Orang kata tak ada persefahaman di kalangan waris dan sebagainya. So memang sangat-sangat sebenarnya untuk urus pusaka ni memanglah sangat-sangat untuk kita merujuk kepada orang yang pakar supaya kes urus pusaka ni dapat berjalan dengan baik. So sebab apa? Kita kena faham, kerana bila perkara yang melibatkan harta pusaka ni lah, segenintir masyarakat kita bila orang kata sebut je pasal harta pusaka, mula dah jadi gendap mata, mula dah jadi macam buta hati, sanggup orang kata tak ingat dah hukum hakam halal haram ke, tak ingat dah asalkan dia dapat apa yang orang kata yang dia orang kata dia nak rebut harta tu, asalkan dia dapat apa yang dia nak, so dia tak ingat dah dia pemakan harta batil ke apa ke, tak ingat dah. Jadinya insyaAllah ini harap kisah ni yang mana kita nampak macam mana kesengsaraan si isteri ni kan, macam mana isteri ni merana sangat nak urus harta pusaka arwah suami dia. Moga-moga perkongsian India ni dapat dijadikan iktibar kepada semua, dan 4 perkara yang India pesan tadi dapat memberi kesedaran lah kepada kita yang mendengar, yang menonton, supaya kita ambil tindakan, kita ambil langkah yang betul. Sekian, itu sahaja daripada India. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah.
Yang lemah tu datang daripada diri India sendiri. Minta maaf sekandar kurang dan sebagainya. Sebelum India end, India nak hadiahkan pantun macam biasa. Okey, so kesimpulan ni ini buat dalam bentuk pantun lah. Kerana pusaka gelap mata, hukum hakam diketepi semua. Asal peroleh bahagian mereka, tanpa sedar ada yang merana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.